Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in umurud dunya waddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Ilahi yang mana kita dapat bersua sekali lagi pada hari yang berbahagia ini. Di sini ingin saya sampaikan tazkirah ringkas iaitu 30 wasiat Imam Syafi'i yang bertajuk Bentengi Iman dengan 5 kekuatan. Para hadirin hadirat yang dikasihi oleh Allah, apa yang diwasiatkan oleh Imam Syafi'i iaitu iman mempunyai benteng bagi menghalang segala serangan yang cuba merobohkannya. Oleh itu, bagi menguatkan benteng iman, keimanan perlu dibajai dengan 5 perkara, iaitu yakin, ikhlas, mengerjakan amalan sunat, istiqamah, beramal, bertata susila ataupun berdisiplin dalam mengerjakan ibadah. 5 benteng kekuatan sebutir biji benih yang kita semai. Kita harapkan ia tumbuh, membesar dan berbuah, mesti dipagari bagi mengawal ia daripada serangan musuh. Tanpa pagar yang kukuh dan sempurna, musuh-musuh tanaman akan merosakkan biji benih yang disemai. Jadi kita perlu tidak akan memperoleh hasilnya lagi. Pada waktu itu, jangan pula disalahkan musuh-musuh itu, tetapi salahkan diri sendiri yang tidak menjalankan tugas mengawal tunas yang tumbuh. Begitulah ibarat yang dapat difahami iman itu selepas diusahakan mencari dan menyuburkannya, wajib pula kita mengawal dan membentengi ia daripada serangan musuh-musuh yang merosakkan iman. Tanpa pagar ataupun benteng yang kukuh, pasti iman terancam oleh musuh, iaitu nafsu dan syaitan. Jadi antara benteng iman adalah yang pertama, kita mesti yakin. Benteng pertama yang paling penting adalah yakin. Jadi kita perlu yakin, kerana yakin itu menjamin sahnya iman seseorang individu. Apa yang perlu kita yakini iaitu rukun iman yang 6 dan segala hal yang berkaitan dengannya. Yakin dengan rukun iman adalah syarat penting sahnya iman. Apabila satu perkara sahaja tidak diyakini, walaupun yang lain diyakini, ini membawa kepada kerosakan iman. Jadi keyakinan adalah perlu dan penting. Oleh itu, kita wajib belajar dan berusaha menyuburkan keyakinan kita. Jangan biarkan keyakinan kita dicelahi oleh keraguan walaupun sedikit. Keraguan mesti dilawan dengan ilmu pengetahuan, bukan dengan akal semata-mata. Syaitan dan nafsu sentiasa menyuruh dan mempengaruhi akal untuk berasa ragu-ragu dan mewaswaskan kita. Tanpa ilmu yang benar dan menyeluruh, kita terperangkap dalam perangkap syaitan. Apabila kita terperangkap dalam jerat syaitan berkenaan soal keyakinan, maka segala pahala amal terhapus, lalu terhapuslah iman. Apabila perkara seperti itu berlaku, kita akan mati sebagai orang yang tidak beriman dan kekal di neraka. Nauzubillahi min zalik. Bagi mengelakkan daripada terjebak dengan nasib seburuk itu, kita perlu berusaha dari sekarang bagi mendirikan benteng iman paling utama, iaitu yakin.
Untuk itu kita perlu mempunyai ilmu, iaitu ilmu tauhid yang menjadi ilmu fardu ain. Dengan ilmu tauhid sahaja kita dapat menolak segala hasutan syaitan yang tidak pernah putus asa berjuang bagi menghapuskan iman kita. Yang kedua adalah benteng iman. Benteng iman yang kedua adalah ikhlas. Seperti yakin, ikhlas juga begitu penting. Tanpa ikhlas, amalan tertolak. Apabila kita ikhlas, Allah Subhanahu Wa Taala menerima segala amalan yang dilakukan. Ikhlas dengan meniatkan sesuatu yang dilakukan ataupun yang ditinggalkan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jikalau tidak diniatkan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, maka amalan itu tidak dianggap sebagai ikhlas, tertolak dan tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya ikhlas itu adalah rahsia Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak diketahui oleh sesiapa pun. Tetapi walaupun rahsia, Islam mengadakan garis panduan untuk kita mengukur hati dan membentuk diri supaya benar-benar ikhlas. Caranya, orang puji ataupun keji, kita rasa sama sahaja. Pujian tidak membanggakan dan kejian tidak mengecewakan kita. Itu adalah tanda ikhlas. Pada orang yang ikhlas pula, mereka tidak mengharapkan sesuatu melainkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Pandangan dan pujian manusia langsung tidak diendahkan. Jadi pernah pada suatu masa dalam peperangan, muka Sayyidina Ali radhiyallahu anhu diludah oleh seorang musuh. Namun terus dilepaskan peluang membunuh musuh itu. Apabila ditanya mengapa beliau melepaskan musuh itu sedangkan musuh itu meludah mukanya, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu menjawab, "Aku takut jikalau pukulan aku sesudah ludahnya itu adalah kerana marah, bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala." Jadi demikian contoh orang ikhlas yang sanggup mengenepikan kepentingan diri dalam usaha mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, mengerjakan amalan solat, amalan sunat. Selain daripada itu, kita perlu banyak melakukan amalan-amalan sunat seperti bersolat sunat, membaca Al-Quran dan bersedekah bagi menguatkan iman kita. Selain mengemaskan amalan wajib, kita juga dianjurkan dan digalakkan supaya memperbanyakkan amalan sunat. Ini kerana amalan sunat menyempurnakan amalan wajib dan meninggikan pangkat dan darjat di syurga. Dalam melaksanakan amalan sunat kita perlu ingat jangan sampai melalaikan perkara yang wajib. Jadi contohnya kerana hendak mengejar tahajud malam sehingga terlewat ataupun tertinggal solat subuh, ataupun banyak melakukan sedekah dan ibadah sunat, tetapi tidak menjalinkan silaturahim sesama manusia. Ini kerana hukum bersilaturahim itu adalah wajib dan perlu dilaksanakan dahulu. Oleh itu, sering kita lihat individu-individu yang banyak melakukan amalan-amalan sunat tetapi masih terlibat dalam maksiat. Mereka tertipu kerana meninggalkan maksiat itu lebih utama daripada melakukan amalan sunat. Perkara yang keempat iaitu istiqamah beramal. Jadi sikap istiqamah atau tetap beramal itu adalah satu daripada benteng iman.
Individu yang memiliki sifat ini dapat mengawal iman mereka daripada dicemari oleh musuh-musuh iman yang mampu merosakkannya. Perkara penting dalam beramal ibadah adalah mengekalkan amalan itu, iaitu istiqamah walaupun sedikit. Nabi SAW berkata, sebaik-baik amalan itu adalah amalan yang kekal walaupun sedikit. Dalam hadis qudsi, Allah SWT menyatakan, wahai hamba-Ku, mengapa kamu berasa jemu beramal sedangkan aku tidak pernah jemu memberi pahala kepada kamu. Jadi musuh kita iaitu syaitan dan nafsu tidak pernah berehat dan jemu bagi menghancurkan kita. Dengan istiqamah barulah pertahanan kita seimbang terhadap musuh. Artinya kita juga tidak berehat dalam mempertahankan iman. Yang akhir sekali adalah disiplin, iaitu dalam beribadah kita perlu bertata susila dengan tertib, kerana ini adalah adab sopan apabila melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara ini penting dalam kita melakukan ibadah, kerana ulama tasawuf sepakat mengatakan yang banyak menjauhkan hamba itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala bukan kerana tidak cukupnya ilmu dan amal, tetapi kerana kurangnya adab dalam melaksanakan ilmu dan amal. Bayangkan apabila kita menghadapkan diri kita kepada raja dengan bercekak pinggang dan bersuara tinggi, tentu kita dihukum kerana bersikap biadab kepada raja itu. Cuba bayangkan kita dengan raja sekalian raja, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala yang disembah dan dihadapkan muka ketika solat. Kita lalai kepadanya. Kita berjanji dalam doa iftitah, iaitu sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku dan matiku adalah untuk Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan sekalian alam. Jangan mungkir janji kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi selepas solat dengan selamba dan tanpa rasa malu, kita memungkiri janji kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, semakin kita melakukan ibadah, semakin jauh kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Semakin banyak solat, semakin banyak maksiat yang kita lakukan. Ini berpunca daripada kurangnya adab kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, kita perlu menghalusi ibadah dan akhlak semasa berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan kita berhadap dengan makhluk ciptaannya. Sesiapa yang mengasihi makhluk di bumi, maka dia akan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu penduduk langit. Wallahu a'lam bisawab. Sampai di sini saja. Mudah-mudahan apa yang disampaikan memberi barakah, memberi nasihat kepada diri kita, keluarga kita dan juga masyarakat amnya. Sampai di sini saja saya akhiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.